Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علمنا وعملا يا أكرم الأكرمين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فهذه رسالة نفيسة نادرة للإمام العزي جمع فيها مقاصد الصوم فذكرها في فصول 10 مبينا فيها وجوبه وفضائله وآدابه وما يجتنب فيه والتماس ليلة القدر والاعتكاف والصوم التطوعي والأيام al-manhiya siyamuha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita menjambung kuliah kita dan kita dah berbetulan menghampiri Ramadan. Ramadan mubarak. Ramadan bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua di atas kelebihannya dan kewajipan kita berpuasa. Maka elok pada malam ini kita mengulang kaji sekejap tentang tajuk berkenaan dengan puasa, tajuk berkenaan dengan Ramadan. Mudah-mudahan kalau kita lupa, ia mengingatkan kita. Kalau kita dah ingat, dia menguatkan lagi keazaman kita, kemanisan kita terhadap Ramadan itu sendiri. Dan pada malam ini saya ingin memetik daripada sebuah kitab bertajuk Maqasidus Sawmi, ta'lif Sultan al-Ulama Al-Izz bin Abdus Salam, Izzuddin Abdul Aziz ibni Abdus Salam As-Sudani. Pada malam ini dalam masa yang terhad, kita mengulang kaji kitab bertajuk Maqasidus Sawmi. Maqasidus Sawmi bertajuk matlamat berpuasa. Kitab ini sebuah kitab berbahasa Arab yang dah lama, iaitu dikarang oleh seorang ulama bernama Al-Izzu ibni Abdus Salam. Al-Izzu ni Al-Izzu Al-Aziz, kemuliaan, kemegahan, Ibni Abdus Salam. Bagi orang yang mungkin yang pelajar bahagian agama ataupun orang sedang buat research, Al-Izzu ibni Abdus Salam ni ulama yang cukup famous, yang sentiasa dirujuk karangan-karangan dia. Dia ni ulama tahun ke-7 Hijrah. Okay. Beliau lahir di Syria, di Dimashq, dan lahir di sana, membesar di sana, alim di sana, sehingga dilantik sebagai mufti di negeri kita sebut Syam ataupun Syria sekarang ini. Kemudian beliau berhijrah ke Mesir, dan di Mesir kerana beliau juga terkenal dengan kealiman dia, keilmuan dia dan credibility dia, integriti dia, maka dia dilantik sebagai ketua hakim di Mesir. Al-Izzu ibni Abdus Salam, sebelum kita masuk kepada kitab dia ini, kitab dia tidaklah begitu panjang, lebih kurang 60 muka surat sahaja, lebih kurang 70-60 muka surat sahaja. Saya nak sebut sikit tentang Al-Izzu ibni Abdus Salam. Al-Izzu ibni Abdus Salam itu nama pendek dia, nama gelaran yang biasa dikenali oleh penuntut-penuntut agama. Tapi kalau nama penuh dia Izzuddin Abdul Aziz
bin Abdul Salam As-Sulami Asy-Syafi'i, dan dia wafat tahun 660 Hijrah, mana tahun 700 Hijrah. Al-Izzu ibn Abdul Salam ini banyak karangan dia dalam pelbagai disiplin ilmu. Bab fiqh ada, bab tasawuf ada, pelbagai bab bahasa pun ada. Dan dia ini kerana kealiman dia ada gelaran yang tak diberi kepada orang lain, kepada ulama lain. Dalam mana-mana karangannya dia akan disebut dengan nama Sultan Al-Ulama, Al-Izzu ibn Abdul Salam. Dia letak gelaran Sultan Al-Ulama. Gelaran dia Sultan Al-Ulama. Sultan ni sultan lah. Sultan bahasa Melayu, Arab panggil sultan. Okay? Sultan Al-Ulama. Dia ni sultan kepada segala ulama. Mana dia ni penghulu kepada segala ulama. Mana kalau ulama yang ada di muka dunia hari ni, depan sekali Al-Izzu ibn Abdul Salam. Sesoalan begitulah. Sampai dia beri gelaran sebagai Sultan Al-Ulama. Dan juga dia diberi gelaran Syekhul Islam. Bukan semua ulama mendapat gelaran Syekhul Islam ni. Okay? Gelaran Al-Imam Syekhul Islam ni seseolah bagi dunia akademi ilmu Islam satu kalimah yang suci. Kita sebut suci, yang hanya diberi kepada orang yang betul-betul layak sahaja. Kita ni syekh ni panggil belaka, syekh kawan kita panggil syekh. Kalau orang Arab, syekh ini gelaran yang diberi kepada orang betul-betul ulama. Dia diberi gelaran Syekhul Islam. Dan dia juga antara gelangan dia panggil Ba'i'ul Muluk, penjual kuasa raja-raja, penjual kerajaan. Kerana apa? Kerana Al-Izzu ibn As-Salam selain daripada dia alim, kita sebut bahasa sekarang, dia ada integriti, dia ada credibility dia ada maruah dia ada prinsip dia. Menyebabkan prinsip Al-Izzu ibn Abdul Salam tak boleh dijual beli, sampaikan bila berhadapan dengan pembesar raja pada masa itu pun dia akan tegas. Dia tidak boleh dibeli dengan dunia. Fatwa dia, hukum hakam dia keluarkan, ilmu dia tidak boleh dibeli dengan dunia. Kalau dia kata halal, halal lah. Tak kira lah bagi sama ada depan orang biasa sampai orang luar biasa, halal tetap halal. Kalau yang haram, tetap yang haram. Kerana begitu sekali prinsip, dan ada beberapa peristiwa beliau berhujah munasahatul ulama, munasahatul hukam. Okey, dia pernah menasihati raja-raja dalam keadaan yang cukup, kita kata agak panas sikit suasana, tapi beliau bertegas. Akhir beliau digelar sebagai Ba'i'ul Muluk, penjual kerajaan-kerajaan. Kenapa? Kerana beliau tidak boleh diperkotak-katikkan. Kalau kita sebut istilah zaman sekarang, dia panggil ulama orang yang ada integriti, yang ada credibility. Itu dia benar. Jadi Izzu Abdul Salam ni antara ulama yang ada credibility, integriti, sampai beliau tegas, bukan terhadap kepada orang biasa, bahkan kepada pembesar-pembesar. Maka dia digelar sebagai Ba'i'ul Muluk, digelar sebagai Sultan Al-Ulama, digelar sebagai Syekhul Islam. Beliau mengarang kitab Maqasidus Shaumi, satu kitab yang ringkas, yang bagus, yang boleh kita gunakan sebagai mengulang kaji makna puasa kita. Dia sebut lis-shaumi fawaidu raf'ud darajat wa takfir al-khati'at wa kasru asy-syahawat wa takthir as-sadaqat wa tawfir at-ta'at wa syukru 'alimil khafiyat wal inzijar an khawatir al-ma'asi wal mukhalafat. Syekh Al-Izzu ibn Abdul Salam menyebut puasa ni ada 7 kelebihan semua yang disebut di sini. Puasa ini ada 7 kelebihan. Okay? Pertama, puasa ni raf'ud darajat, boleh mengangkat darjat orang yang berpuasa.
boleh mengangkat darjat orang yang berpuasa. Darjat ni maknanya keimanan seseorang, kepatuhan seseorang terhadap agama, kedudukan seseorang di mata manusia dan mungkin di mata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya boleh berlaku, antara berlakunya dengan sebab berpuasa. Yang kedua, takfir al-khati'at, boleh menghapuskan dosa. Puasa ini dengan kita berpuasa. Berpuasa makna kita tidak melakukan sesuatu. Puasa ini kalau kita kaji dari segi bahasa dia panggil at-ta'attul. Tak buat apa-apa. Itu dia panggil berpuasa, tergendala. Kalau kita sebut istilah tergendala, tidak buat apa-apa, itu dia panggil puasa. Siti Maryam alaihissalam kan, ketika beliau mengandung, diuji dengan mengandung, bila orang tuduh dia macam-macam, dia sebut dia berpuasa. Berpuasa di situ disebut oleh sebahagian ulama ialah beliau tidak bercakap, tidak melakukan sesuatu. Itu berpuasa. Tapi berpuasa kita ini, walaupun kita tidak melakukan sesuatu, kita panggil tak makan, tak minum, tapi istilahnya kita tak buat. Puasa ni tak ada buat apa-apa sebenarnya. Tak makan, tak buat apa-apa. Kalau kita tidur daripada pagi, lepas subuh kita tidur sampai maghrib, katakanlah tak buat apa-apa, melainkan bangun solat sahaja, sah puasa kita. Kerana puasa ni dia tak memerlukan untuk kita buat sesuatu. Dia berbeza dengan sembahyang. Sembahyang ada pergerakan, kena ambil wudu, kena menghadap kiblat, kena datang masjid. Berbeza dengan ibadah-ibadah lain seperti haji, zakat dan sebagainya. Puasa tak buat apa satu. Dalam keadaan tidak buat apa satu tu, kelebihan puasa takfir al-khati'at. Dia menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Wa kasrus syahwat. Yang ketiga, mematahkan ataupun menundukkan syahwat. Nafsu manusia ni selagi dia hidup dia akan bernafsu. Dan nafsu ini kalau tidak dikawal dengan baik, manusia akan melakukan perkara-perkara yang jahat, kerosakan di muka bumi. Salah satu cara untuk mengawal nafsu, menunduk nafsu ialah dengan berpuasa. Wa takthir as-sadaqat. Puasa juga mengajar kita untuk memperbanyakkan sedekah. Nanti Al-Izzu ibn Abdussalam, kalau kita sempat, dia akan sebut beberapa hadis. Nabi bila berpuasa, Nabi suka banyak bersedekah. Dan Nabi paling banyak bersedekah di bulan puasa. Sebetulnya bulan puasa ni kita lihat umat Islam kita cukup baik di tanah air kita dan juga tempat lain, banyak melakukan sedekah. Puasa juga tawfir at-ta'at, melengkapkan segala amal ibadah. Puasa ni melengkapkan segala amal ibadah. Puasa juga syukru alimil khafiyat, menimbulkan rasa terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ni antara lain mendidik manusia, menimbulkan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa juga al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dia menjauhkan manusia daripada nak melakukan kejahatan dan nak melakukan maksiat. Maknanya apa nak diberitahu oleh Al-Izzu ibn As-Salam, kita jangan memandang daripada sisi negatif puasa ni. Kadang-kadang bila kita sebut puasa ni, kita terpandang tak dapat makan, tak dapat minum, tergendala segala aktiviti kita kerana berpuasa. Itu suatu perspektif, suatu pandangan yang tidak tepat. Sebenarnya bila kita sebut puasa, kita kena pandang dari sudut benda-benda yang positif. Dan benda-benda positif tersebut merupakan keperluan manusia. Manusia memerlukannya, manusia berhajat kepadanya. Dan semua perkara tersebut boleh kita jumpai bila kita berpuasa. Dan di sini puasa yang disebutkan di sini mungkin alal itlaq, secara umum, boleh bermaksud puasa di bulan Ramadan dan juga puasa sunat yang lain. فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار
wa suffidatis syayatin. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wal lafzu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tentang mengangkat darajat ini ada keterangan dia, ada dalil dia, nas dia. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, bila tiba saja Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu syurga dibuka seluas-luas. Pintu syurga mungkin tak dibuka pada waktu lain, tapi bila timbul bulan puasa, datangnya puasa, bulan Ramadan, dibuka segala pintu syurga. Boleh bayangkanlah kalau kita sebut pintu istana dibuka, ataupun pintu pembesar negara dibuka untuk orang datang, mesti kita berlumba-lumba. Sekurang-kurangnya terdetik di hati kita rasa nak kita berebut pergi ke rumah tersebut kerana dibuka pintu. Sekali Ramadan, pintu syurga dibuka. Syurga yang menjadi destinasi kita yang patut, yang paling last sekali, yang paling optimum sekali, ultimate sekali, dibuka pada kita. Dalam masa yang sama, wa ghulliqat abwabul nar. Pintu neraka ditutup. Pintu kebaikan dibuka, pintu kejahatan ditutup. Pintu neraka semua ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan semua dibelenggu. Jadi maknanya berdasarkan kepada hadis ini, peluang kita untuk kita mengangkat darajat kita, peluang kita untuk kita meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis menyebut, hadis qudsi menyebut, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun. Al-hadis. Ada hadis qudsi menyebut setiap anak Adam ini amalan dia bagi dia. Allah Taala menyebut dalam sebuah hadis qudsi, amalan anak Adam ni berdasar apa dia buat. Kalau dia buat banyak, dia dapat banyak. Kalau dia buat sikit, dia dapat sikit. Kalau dia buat ikhlas, mungkin banyak. Dia tak buat ikhlas, mungkin sedikit. Illa siyam, kecuali puasa. Allah Ta'ala kata, fa innahu li, kerana puasa itu hak aku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang berhak memberi balasan kepada orang yang berpuasa. Wa siyamu junnah, dan puasa itu merupakan perisai. Hadis ini menyebut bahawasanya antara kelebihan, betapa kelebihan Ramadan ini, puasa ini, ganjaran dia Allah Ta'ala yang beri, bukan kita yang boleh tentukan. Kalau kita menyebut, kalau kita bersedekah, ada hadis menyebut, ayat menyebut kalau kita bersedekah akan digandakan sekian. Tapi puasa tak ada orang tahu pahala dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peluang kita untuk kita berpuasa dengan sebaik mungkin, untuk kita mengangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata taftihu abwabil jannah fa ibaratun an takthir at-ta'at al-mujibah lil fathi abwabil jinan wa taghliq abwabin nar ibarah an qillatil ma'asi al-mujibah li ighlaq abwabin nar niran wa tasfid asy-syayatin ibaratun an inqita' waswasatihim an as-sa'imin li'annahum la yat'amun fi ijabati bil ma'asi. Tadi disebut di pintu, dibuka pintu syurga, maknanya terlalu banyak amalan-amalan yang membolehkan kita sampai ke syurga. Ditutup pintu neraka merupakan satu ibarah daripada tentang sedikitnya amalan-amalan jahat di bulan puasa yang menyebabkan kita boleh masuk neraka. Dan dibelenggu syaitan, maksudnya syaitan kurang mengganggu kita, tidak boleh mengganggu kita, yang menyebabkan kadang-kadang dia mengganggu kita, kita terseleweng dan kita melakukan perkara-perkara yang maksiat. Wa amma takfir al-khati'at falidhalika liqawlihi sallallahu alaihi wasallam Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahuma.
ma bainahunna idza ijtanabtal kaba'ir. Wa qawluhu alaihi salam man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okey. Adapun kelebihan dia sebut takfir al-khati'at, boleh menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Nabi SAW bersabda, okey, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Ramadan kepada Ramadan akan mengkifaratkan segala kejahatan di antaranya. Ramadan tahun ni sampai Ramadan tahun depan, ataupun Ramadan tahun ni sampai Ramadan ke belakang, dia akan menghapuskan segala dosa kita. Mukaffiratu ma bainahunna, akan menghapuskan segala apa juga kesalahan di antara kedua-dua bulan puasa. Idza jatanabtal kaba'ir, dengan syarat apabila engkau menjauhi dosa-dosa besar. Mana kalau kita tidak melakukan dosa besar, dosa-dosa kecil akan dihapuskan dengan sebab kita berpuasa di antara Ramadan hingga Ramadan. Dan sabda Nabi SAW, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, kerana beriman, wa ihtisaban, kerana mengharapkan ganjaran. Berpuasa ni kerana betul-betul memang tak ada rasa, tidak ada apa-apa lagi, dia hanya semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala dosa dia yang terdahulu. Tuhan boleh bayangkan. Dan dengan sebab kita berlapar, dengan sebab kita tidak makan minum, dengan sebab kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita semua akan dihapuskan. Wa amma kasrus syahawat fa innal ju' wadh-dhama yuksirani syahwatal ma'asi. Okey, kata dia adapun menundukkan syahwat, kerana lapar dan dahaga ini dia boleh menundukkan, boleh mematahkan, boleh mematahkan syahwat-syahwat maksiat dan maksiat. Okey, maksiat ni dia berpunca daripada perut, daripada kenyang, daripada dahaga. Bila kita berlapar seketika ni, puasa kita ni bukan puasa yang untuk mengazab kita, menyeksa, tidak. Puasa yang mendidik kita. Puasa umat Islam ni puasa mendidik. Kita hanya berlapar daripada pagi sampai ke maghrib. Bila maghrib tu wajib makan. Tak boleh kata tak boleh saya nak berpuasa lagi ni. Tidak dibenarkanlah agama. Bila maghrib kena wajib berbuka. Kena berbuka, kena makan. Okay? Bermula maghrib kita boleh makan, kita boleh minum sampailah kepada sahur keesokan harinya. Sampai waktu subuh keesokan harinya. Puasa kita puasa mendidik. Dalam mendidik itu pun kita berlapar hanya seketika sahaja, dia boleh menundukkan nafsu syahwat kita, kerana sebabkan lapar dan dahaga kita. Penting lapar dan dahaga. Okay? Sebab tu kelebihan puasa ni, kalaulah bolehlah, kalau kita cadangkan juga, supaya diperluaskan kepada bukan setakat umat Islam, bahkan yang bukan Muslim di negara kita ni. Kita kan di pejabat, di taman perumahan, di kawasan persekitaran, ada kawan-kawan kita yang non-Muslim. Alangkah bagusnya walaupun keadaan mereka tidak Muslim, kita ajak mereka berbuka, kita ajak mereka itu berpuasa. Kita mengajak mereka berpuasa, kita anjurkan mereka berpuasa walaupun sehari. Mungkin kalau office tu boleh buat satu hari itu, petang tu kita berbuka ramai-ramai, hari itu kita minta semua orang staff termasuk yang Islam, yang bukan Muslim, berpuasa. Walaupun yang bukan Muslim itu mungkin dia tidak bersahur, mungkin bersahur dia pukul 7 breakfast. Sekalipun demikian, biarkan mereka itu lapar dan dahaga. Bukan nak menyeksa, tapi nak mendidik, dan supaya mereka merasa nikmatnya sebenarnya berpuasa ini, kebaikan yang ada yang mereka boleh dapati dan mereka boleh rasa. Boleh sebenarnya. Ni kadang-kadang kita je berpuasa, kita tak pernah berdakwah,
tak pernah mengajak, tak pernah kita mengalukan kawan-kawan kita yang non-Muslim berpuasa. Kita patut ajak mereka. Dan kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain pun ada berpuasa, tapi kebanyakannya menyeksa. Menyeksa. Okay? Menyeksa diri, menyeksa bukan untuk mendidik. Kita berpuasa untuk mendidik. Ada kelebihan, ada kebaikan. Jadi ada baiknya kalau kita ada kemampuan untuk kita mengajak kawan-kawan kita yang non-Muslim juga, biar mereka merasai kenikmatan dan kebaikan yang ada pada puasa. Wa amma takthiru sadaqat fali'anna as-sa'ima idza ja'a tadhakkara ma 'indahu min al-ju' fahathahu dhalika 'ala it'ami al-ja'i fa inna ma yarhamul 'ushshaqa man 'ashiqa. وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به فسئل عن ذلك فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجاعي. Adapun mana lagi ni? Adapun memperbanyakkan sedekah, dia kata kerana orang yang berpuasa ini dia akan lapar. Orang berpuasa ni dia lapar. Dan bila dia lapar, otak dia bergeliga. Otak dia akan berfikir dan merenung. Tadzakkara, dia akan mengingat ma indahu minal ju', yang dia ni rasa lapar. Perut kita ni, kita rasa bila perut kenyang, otak bergerak. Kadang-kadang perlu juga perut ni kosong supaya otak lebih cergas. Bila perut lapar, otak kita akan teringat, oh kita ni lapar. Kalau kita ni lapar, bagaimana dengan jiran kita yang lebih lapar pada kita? Bagaimana dengan orang lain lebih lapar pada kita? Bagaimana dengan umat Islam di negara-negara lain lebih lapar pada kita? Fahathahu dhalika ala it'amil ja'i, maka pada masa itu akan timbul rasa satu dorongan untuk dia memberi makan kepada orang lapar, untuk membantu golongan yang susah, untuk menolong mereka-mereka yang miskin. Hasilkanlah lapar. Dan lapar ini tak dapat dirasa melainkan bagi orang yang berpuasa. Sebab tu Nabi SAW cukup suka bila berpuasa Nabi bersedekah, memperbanyakkan sedekah. Kerana nak beritahu daripada gambaran kita berpuasa, sebenarnya banyak kita akan melakukan banyak kebaikan, antaranya dengan bersedekah. Fa innama yarhamul usyaqa man ashiqa. Disebut satu syair, dia kata hanya orang yang mengerti cinta ni hanya bagi orang yang bercinta sahaja. Okey, Anak Izzu tulis yarhamul usyaqa man ashiqa. Hanya orang yang mengenal cinta ni bagi orang yang bercinta sahaja. Jadi kalau kita nak rasa susahnya orang, kita juga kena menjadi orang yang susah. Waqad balagana anna Sulaiman, dan disebut juga kisah kata dia Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf alaihi wassalam, dia tidak makan sehingga makan orang lain dulu. Orang yang sekitar dia makan baru Nabi Yusuf makan, Nabi Sulaiman makan. Maka ditanya, wahai Nabi Allah, mengapa kamu buat demikian? Jawabnya, akhafu an ashba'a fa ansal ja'i. Aku takut aku makan kenyang-kenyang, aku lupa kepada orang di sekeliling aku yang lapar. Maka biarlah aku lapar, biarlah aku mendahulukan orang lain yang lebih lapar supaya aku dapat berlaku dengan adil. Begitu sekali. Wa amma syukrul alimil khafiyat idza sama arafa ni'matallahi ta'ala fi syib'i warriji fasyakaraha lidzalik fa inna an-ni'ama la yu'raf miqdaruha illa bi faqdiha. Kata dia, yang paling penting sekali kalau kita berpuasa ni, kita akan berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita berterima kasih? Kerana orang yang berpuasa ni, dia dapat menilai, mengerti akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan buat dia. Bila kita berpuasa ni, kita tak boleh makan, baru kita rasa nikmatnya nasi. Bila orang berpuasa, dia lapar, dia dahaga, dia rasa nikmatnya air.
maka menyebabkan dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat ini, kata al-izzu, la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Sesungguhnya nikmat ini tidak akan dapat dingertikan, nikmat dia, qadar dia, kepentingan dia, kecuali bila kita hilang. Kita ni ada duit banyak, kita tak rasa. Bila tak ada baru terasa, kan? Harta ni, harta banyak kita tak rasa bernilai dia. Bila hilang barulah rasa bernilai. Begitu juga dengan puasa. Bila kita tak makan, bila kita tak minum, bila kita rasa lapar, sebenarnya menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana menghargai nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Wa ammal inzijar an khawatir al ma'asi wal mukhalafat. Adapun terjauh daripada cubaan-cubaan nak melakukan maksiat, cubaan-cubaan melakukan kejahatan, fali'an nafsa idza syabi'at tahama illa ma'asi wa tashawwaqat ila mukhalafat wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ila al-mat'umat wal mashrubat wa tumuhan nafsi lil munajat wa ishtighaluha bi khairun min tashawwuf al-ma'asi waz-zillat. Dia sebut, kata dia, apabila diri kita ni kenyang, diri kita ni minum makan selalu, minum air selalu, kita mudah nak melakukan maksiat kerana perut kenyang sangat. Tapi ada kalanya bagusnya apabila kita lapar untuk seketika, kita dahaga untuk seketika, hati kita tenang. Ya, hati kita tenang, kita tidak teringat nak melakukan perkara-perkara yang jahat. Jadi kalau kita boleh mendidik sepanjang Ramadan untuk tidak melakukan perkara-perkara maksiat, maka insya-Allah bila kita berakhir Ramadan, jiwa kita lebih tenang untuk hidup dengan cara baik, untuk hidup dengan cara mematuhi, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kelebihan yang disebut oleh Al-Izzu ibn Abdul Salam. Maknanya, tuan-tuan sekalian, ulama kita mengambil berat tentang Ramadan, dan semua perkara ni dirasai, telah dicapai, dirasai oleh ulama, antaranya Al-Izzu ibn Abdul Salam. Bila kita baca kitab karangan semacam Al-Izzu ibn Abdul Salam, seolah kita membaca peribadi dia. Kita membaca apa yang dia lakukan, apa yang dia buat. Dia boleh rasa kalau dia berpuasa, darjat dia naik, amalan dia bertambah teguh, dia makin kurang untuk melakukan perkara-perkara maksiat, dan dia menjauh daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama, kerana hasilnya daripada puasa itu sendiri. Ini perkara yang bukan setakat ditulis, tapi dirasai, dijiwai oleh para ulama, termasuklah Al-Izzu ibn Abdul Salam ini. Dan kata dia, walis-sawmi fawaidu kathiratun ukhra kasihhatil adhan wa salamatil abdan wa qad jaa fi hadith sumu tasihhu. Dan banyak lagi lah faedah-faedah yang kita dapat daripada berpuasa, seperti sihat tubuh badan, sihat pemikiran, sebagaimana hadis sebut sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sihat. Jadi tuan-tuan sekalian, sekadar itulah tazkirah pada malam ini, kuliah maghrib, berkenaan dengan maqasidus sawmi, matlamat berpuasa, yang dikarang oleh Al-Izzu ibn Abdul Salam. Moga-moga puasa yang datang pada kali ini kita rebutlah sebaik mungkin. Mungkin ini puasa terakhir kita menjadikan puasa ini sebagai amalan terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.